Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar kebolehjadian. Topik ni ringkas sahaja tapi banyak guna logik akal fikiran kita. Kebolehjadian ni bermaksud kemungkinan sesuatu perkara itu berlaku. Adakah ia mungkin berlaku ataupun tidak? Contohnya hari ini hari Selasa. Itu pasti berlaku. Selepas hari Selasa, hari Rabu itu pasti berlaku. Apa yang tak mungkin berlaku? Yang tak mungkin berlaku dalam seminggu ada 10 hari. Itu tak mungkin berlaku. Baiklah, kita tengok pula soalan latih diri yang ada dalam buku teks kamu ini. Nyatakan mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku pada peristiwa di bawah. A. Terdapat 8 hari dalam seminggu, itu tidak mungkin berlaku. B. Gabungan dua segitiga menjadi satu segi empat tepat. Cuba kamu fikir. Ini memang mungkin berlaku. C pula. Suatu nombor genap boleh dibahagi dengan 5 tanpa baki. Suatu nombor genap boleh dibahagi dengan 5 tak? Boleh. 10 bahagi 5 dapat 2. Jadi 10 tu nombor genap. Jadi ianya mungkin berlaku. D pula, burung penguin ada di pantai Malaysia. Itu pun mungkin je berlaku. Penguin sesat kan? Sekarang kita akan tengok kepada perkataan yang digunakan untuk menunjukkan kebolehjadian peristiwa. Ada 5 perkataan yang biasa digunakan. Yang pertama, pasti. Pasti adalah perkara yang pasti akan berlaku. Contohnya, hari ini kan hari Selasa. So, esok hari Rabu. Itu memang dah pasti akan berlaku. Dalam satu minggu ada 7 hari. 100 dibahagi 10, jawapannya 10. Itu semua adalah peristiwa yang pasti. Mesti berlaku. Seterusnya, yang kedua, mustahil. Mustahil adalah perkara yang tidak mungkin berlaku. Contohnya, dalam satu minggu ada 9 hari. Takkan berlaku. Nombor ganjil dibahagi dengan 2, jawapannya tiada baki. Nombor ganjil bahagi 2, jawapan mesti ada baki. Jadi tak mungkin berlaku dia tiada baki. 8 darab 8 sama dengan 10. Tak mungkin ya, dia adalah mustahil. 8 darab 8, 64. Yang ketiga, sama kemungkinan. Kemungkinan yang sama untuk dua peristiwa berlaku. Dia mesti samalah. Ada 2 kemungkinan je, tak ada kemungkinan lain dah. Contoh, mendapat bunga atau kepala dalam lambungan duit shilling. Duit shilling tu ada 2 muka je kan. So awak, kalau awak tak dapat bunga, awak dapat kepala. Mendapat nombor ganjil atau genap dalam lambungan dadu. Dadu ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 3 nombor ganjil, 3 nombor genap. So memang kalau awak tak dapat ganjil, awak akan dapat nombor genap. Dan seterusnya, mendapat bola merah dari sebuah kotak yang ada 5 bola merah dan 5 bola biru. Dia sama banyak. So kebarangkalian dia sama kemungkinan. Yang keempat, besar kemungkinan. Jadi yang ni berkemungkinan besar peristiwa itu akan berlaku. Maknanya dia lebih kepada akan berlaku lah. Contohnya, nombor ganjil adalah nombor perdana. Jadi kebanyakan nombor perdana adalah nombor ganjil. Tetapi kita tak boleh kata pasti sebab 2 pun adalah nombor perdana. Seterusnya, mendapat bola biru dari sebuah kotak berisi 10 bola biru dan 3 bola merah. Lebihlah kemungkinan kita nak dapat bola biru kan. Pemakanan yang tidak sihat boleh menyebabkan obesiti. Kalau kita makan tak sihat, dia boleh menyebabkan kita terlebih berat badan. Tapi tak semestinya. Tak semestinya. Jadi kita gunakan besar kemungkinan. Seterusnya, kita akan dijangkiti COVID-19 jika keluar tanpa memakai pelitup separuh muka. Jadi kalau kita buat benda yang macam ni, kita besar kemungkinan kita akan dijangkiti.
tapi tidak semestinya. Dan yang terakhir, kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan adalah peristiwa yang kurang kemungkinan untuk berlaku. Contohnya, peristiwa mendapat bola biru dari sebuah kotak yang ada 8 bola kuning dan 3 bola biru. Bola biru tu sikit, jadi kemungkinan kita nak ambil secara rawat tu sikit lah. Kecil kemungkinan. Okay, nombor genap adalah nombor perdana. Okay, nombor genap adalah nombor perdana, memang kecil kemungkinan sebab cuma 2 je nombor perdana yang datang daripada kumpulan nombor genap. Okay, seterusnya dijangkiti COVID-19 walaupun telah mengikut SOP. Okay, kalau kita dah ikut SOP pun kita mungkin kena juga COVID-19 ni, tapi kecil kemungkinannya. Okay, seterusnya banjir besar berlaku apabila hujan. Okay, mungkinlah akan berlaku banjir besar apabila hujan turun tak berhenti, tapi taklah pula semestinya apabila hujan turun je terus banjir besar kan. Kalau hujan turun tak berhenti-henti selama beberapa hari, barulah berlaku, mungkin besar kemungkinan berlaku hujan banjir besar. Kita pergi kepada tugasan kamu pada hari ini. Cikgu nak kamu buat buku scribe kebolehjadian. Senang aja. Okey, kamu ambil beberapa helai kertas. Okay, tak kisahlah kertas berwarna atau kertas putih pun tak apa. Lukiskan peta minda bagi setiap kebolehjadian pada setiap helaian kertas. Nanti cikgu bagi contoh buku scribe. Okey, seterusnya gabungkan kertas-kertas tu, boleh stapler ke atau sebagainya lah, nak ikat dengan reben ke, untuk menjadikannya sebuah buku scribe. Okey, peta minda boleh dilukis atau dihasilkan menggunakan sebarang perisian dan dicetak jika ada printer. Kalau ada printer boleh je awak nak lukis guna apa-apa perisian, tapi nak guna Word ke, PowerPoint ke, ataupun apa-apalah perisian dalam telefon kan. Okey, seterusnya cikgu kata buat dengan kreatif. Hadiah disediakan untuk hasil yang terbaik. Baiklah, sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa buat buku scribe tersebut. Assalamualaikum.